Jadi pada video yang lepas, pada bahagian pertama, kita nak simpan nilai ini di dalam satu array. Tetapi sebelum itu, jika kita nak simpan nilai tersebut di dalam array, kita perlu memastikan nilai tersebut dalam bentuk integer ataupun dalam bentuk nombor lah, dan bukan dalam bentuk string. Di dalam kita punya array ni, yang string hanyalah untuk operasi tambah dan operasi tolak. Jadi apa yang kita boleh buat ialah if ok, tak apa, saya akan tunjuk terlebih dahulu. Simpan nilai dot push nilai. Ok, nilai. Untuk tambah tolak tu semestinya akan error lah, sebab dia tak boleh jadi nombor. Jadi saya akan masukkan nilai di sini. Dan jika kita tekan kira nilai, kita akan melihat console.log simpan nilai. Kita akan boleh lihatlah kandungan yang terdapat dalam array simpan nilai ini. Jadi jika saya tekan 1, 2 tambah 2, 0, dan kita tekan seperti elemen console, dan kita akan dapat 5 array, iaitu 1, 2 dan none. None di sini bermaksud nilai tambah yang kita masukkan tadi. Okey, jadi seterusnya dia akan tiada masalah lah untuk convert ataupun menukarkan nilai tersebut daripada string menjadi int. Jika anda perhatikan juga, array kita ni sebenarnya menyimpan nilai yang salah. Kerana untuk array yang pertama dia menyimpan nilai 1, untuk array yang kedua dia menyimpan nilai 2. Apa yang kita nak ialah untuk array yang pertama dia menyimpan nilai 12. Kerana kita tulis di sini ialah 12, baru kita tulis tambah 20. Dan untuk di sini juga patut menjadi tambah, dan untuk seterusnya patut menjadi nilai 20, bukannya nilai 20. Jadi untuk memastikan array kita menerima nilai yang betul, jadi contoh jika kita tekan 1, jadi jika kita tekan 1, 2, dia akan save sebagai 1, 2. Kita tak nak kalau kita tekan 1 dia save sebagai 1, lepas tu kita tekan 2 dan dia save sebagai 2. Kita nak dia save sebagai 12 terus. Jadi sebelum itu saya akan mengasingkan untuk paparan ini. Apa yang saya akan buat ialah saya akan copy semua ni. Ok, lepas tu saya akan buat lagi satu function paparan operasi, dan dalam operasi saya akan mengambil paparan. Dan di sini jika nilai paparan tersebut ialah tambah ataupun nilai paparan tersebut ialah tolak, maka apa yang kita nak buat ialah simpan kita akan buat lagi satu variable ataupun pemboleh sebagai simpan paparan. Kemudian dia akan simpan nilai kosong. Simpan paparan tambah, dan kita akan letak space, letak nilai ini paparan di dalamnya, dan letak space di hujung. Sebab jika kita buat operasi kita nak 1, 2, dia ada selang macam ni. Ok, kita tak nak dia bercampuran macam betul. Kita nak nampak lebih kemas lah di bahagian paparan. Jadi else simpan paparan seperti biasa saja, dan akhirnya baru kita masukkan nilai paparan, simpan sini, kita tukar simpan paparan. Okey, dan di bahagian ambil nilai ini anda masukkan function paparan operasi ini untuk fungsi ini memaparkan operasi yang sedang kita lakukan sekarang. Jadi kita boleh tengok 1, 2 dan tambah, dan
kita dapat lihat kita ada macam nilai sikit di sini, macam ada space, tambah 10 tambah 30 dan tolak 90, dan anda nampak dia lebih kemas. Okey, lepas tu kita akan buat untuk penyimpanan nilai ke dalam array pula. Jadi apa yang kita akan lakukan ialah, jika nilai yang kita terima sekarang ialah tambah, okey, nilai yang kita terima sekarang ialah tambah, ataupun nilai yang kita terima sekarang juga adalah tolak, maka apa yang kita nak lakukan ialah simpan nilai paparan parse int ni kita akan gantikan dengan simpan nilai paparan. Okey, simpan nilai paparan, dan jika nilai yang kita masukkan sekarang bukan tambah atau tolak, kita akan buat simpan nilai paparan tambah dengan nilai sekarang. Ingat ini bukan single quote, ini adalah tanda di sebelah kiri nombor 1 di atas papan kekunci anda. Okey, simpan nilai paparan, dan jika dia detect ataupun dia kena pasti akan nilai tambah atau tolak ni, kita akan masukkan nilai simpan nilai paparan ke dalam array simpan nilai, dan lepas itu baru kita masukkan simpan nilai .push, kita masukkan nilai sekarang ini. Jadi jika nilai sekarang ialah tambah, dia akan masukkan tambah, dan jika nilai sekarang ialah tolak, dia akan masukkan nilai tolak. Dan lepas itu jangan lupa untuk kosongkan semula simpan nilai paparan ini. Okey, jadi apa yang kita boleh buat ialah, saya nak console.log simpan nilai. Okey, simpan nilai, kita akan tengok sama ada betul tak penyimpanan data kita ke dalam array. Jadi 10 tambah 25 akan jadi 35 tolak 5, dan kita akan dapat lihat 10 betul, 10 tambah betul, tambah 25, dan akhir sekali ialah tolak. Tapi nombor 5 ini dia tidak simpan kerana kita memerlukan dia untuk menyimpan nilai tersebut di bahagian kira nilai di sini. Okey, untuk bila kita tekan kira nilai, dia akan mengambil nilai terakhir di dalam operasi tersebut untuk dimasukkan ke dalam kita punya array. Jadi di bahagian kira nilai ni kita akan simpan nilai terakhir tersebut, di mana nilai terakhir tersebut ialah simpan nilai paparan. Okey, simpan nilai paparan, pergi semula ke sini, 15 tambah 15 tolak 5, dan kita dapat dia akan tulis 5 di sini. Kita kena convert dia, ataupun kita kena parse int. Okey, lepas tu 15 tambah 15 tolak 5, dan kita akan dapat 15 tambah 15 tolak 5 dengan betul. Jadi apa yang kita akan buat ialah, di bahagian kira nilai ini kita akan menggunakan for untuk kita loop ataupun kita buat ulangan ke dalam array kita. Jadi let I equal to kosong, I lagi besar daripada simpan nilai dot length I tambah. Okey, di sini jika bahagian pertama dalam array kita ialah nombor, maka kita nak jadikan dia sebagai nilai pertama yang kita akan sertakan dalam operasi ini. Jadi apa yang kita boleh buat ialah, bahagian atas ni buat let nombor pertama equal to true, dan di dalam for ni
if nombor pertama ikut anda tak perlukan equal, anda cuma perlukan masukkan saja nama variable tersebut. Jika dia true, dia akan jalankan if statement ini. Jika dia false, dia tidak akan jalankan if statement ini. Jadi apa yang kita boleh buat di sini, saya akan masukkan lagi satu, let simpan operasi. Jadi kita akan simpan operasi kita di dalam nilai ini. Jadi simpan operasi, dia akan mengambil nilai yang pertama di dalam array kita, iaitu simpan nilai. Dan kita tahu kalau array ni tempat pertama dia bermula dengan indeks kosong. Dan lepas itu kita nak jadikan nombor pertama sebagai false, kerana kita tak nak dia ulang lagi function ini. Lepas itu if, jadi apa yang kita nak buat sekarang ialah jika operasi yang kita jalankan sekarang ialah tambah, kita akan tambah. Jika operasi yang kita jalankan sekarang ialah tolak, kita akan melakukan operasi tolak. Jadi if simpan nilai .i is equal dengan tambah, maka apa yang kita akan buat ialah simpan operasi tambah simpan nilai i tambah 1. Else if simpan nilai i sama dengan tolak, maka kita akan laksanakan simpan operasi tolak simpan nilai i tambah 1. Maksudnya simpan nilai tambah i tambah 1 ni, contoh kalau array kita begini. Contoh jika array kita ialah 1 tambah 3. Jadi kita tahu sekarang ni simpan operasi ni dia menyimpan nilai yang pertama ni. Jadi nilai pertama ni, simpan nilai kosong ni ialah 1. Dan bila dia buat ulangan dan i sekarang ini berada di kedudukan 1, dan kita tahu dalam array kedudukan 1 ialah di sini, tempat kedua dalam array ni. Jika dia detect adalah tambah di sini, maka dia akan tambahkan nilai sekarang, iaitu nilai simpan operasi sekarang, iaitu 1. Dia akan tambahkan di sini, tambah equal ni, maksud dia akan tambah. Dia akan tambahkan dengan simpan nilai i tambah 1. Kita tahu sekarang nilai i sekarang ni ialah 1 sebab kita detect ataupun kita kesan simpan nilai ni sebagai simbol tambah. Dan bila i tambah 1, kita akan mengambil nilai di kedudukan nombor 2 dalam array kita, iaitu 3. Jadi 1 tambah 3 ialah 4. Begitulah. Kalau tolak pula, kita boleh buat macam ni. Jadi simpan operasi sekarang ni nilai dia adalah 4, dan dia akan simpan nilai, dia akan kesan simbol tolak di sini untuk ulangan yang kedua, dan dia akan melakukan operasi tolak kepada simpan nilai i tambah 1, iaitu di sini, iaitu 2. Jadi 4 tolak 2 ialah 2. Jadi selepas dah siap melakukan for loop ini, kita nak paparkan hasil kepada di dalam hasil daripada operasi kita ni ke dalam aplikasi laman sesawang kita ini. Jadi di bahagian hasil matematik ini, masukkan ID paparan hasil. Jadi apa yang kita boleh buat ialah document.query selector, dan kita akan refer kepada ataupun kita akan rujuk kepada ID untuk elemen tersebut, dan ID untuk elemen tersebut ialah paparan hasil. Jadi kita masukkan di sini paparan hasil, dan jangan lupa untuk letak hashtag. Masukkan inner.html dan masukkan nilai simpan operasi. Jika tidak masalah apa-apa, sepatutnya nilai ini akan berfungsi dengan baiklah. Jadi apa kita buat ialah 15 tambah 15 akan dapat 30. Tolak 10, kita sepatutnya akan dapat 20.
dan kita dapat 20. Okey, jadi kita dah berjaya melakukan kalkulator pertama kita. Cuma masalahnya sekarang, jika kita nak masukkan nilai baru, dia akan jadi seperti ini dan kita punya kalkulator dah tak berfungsi. Okey, nampak? Sudah tak berfungsi lagi. Jadi apa yang kita boleh buat ialah, contoh 15 tambah 15 tolak 10 sama macam tadi juga, kita akan dapat 20. Jadi masalah sekarang ialah bila saya tekan 1, dia akan tambah di bahagian baru ini. Jadi pertama sekali apa yang kita perlu buat ialah kita perlu kosongkan dahulu array kita. Jadi simpan nilai, kita simpan nilai ini, kita kosongkan dia. Kita kosongkan array simpan nilai ini. Lepas itu kita memerlukan lagi satu pembeli ubah di mana kita nak periksa sama ada kita baru sahaja melakukan operasi matematik ataupun belum. Jadi sudah lakukan operasi false. Jadi untuk pertama sekali mestilah kita belum melakukan apa-apa operasi matematik. Jadi di sini saya boleh buat if sudah lakukan operasi, maksudnya bila kita dah menjalankan apa-apa operasi matematik, kita nak kosongkan, kita nak jika kita tekan nilai, okay, contoh seperti 15 tambah 15 tolak 10, kita akan dapat 20. Jadi sekarang ni masalah dia ialah bila kita tekan 1, dia akan letak 1 di sini. Jadi bila kita menggunakan sudah lakukan operasi ni, kita nak jika kita tulis nilai baru, dia hanya akan paparkan nilai 1 ini sahaja. Jadi sudah lakukan operasi, kita boleh menggunakan document.querySelector. Kita akan dapatkan paparan. Kalau tak silap saya adalah paparan di sini. Paparan, dan inner.html kita akan masukkan nilai yang barulah kita masukkan tadi. Lepas tu kita akan sudah melakukan operasi ni, kita akan tukar kepada false. Okey. Selepas kita melakukan operasi, kita perlu menjadikan nilai sudah lakukan operasi ni sebagai true. Jadi di sini bahagian ini sudah lakukan operasi sebagai true. 15 tambah 15 tolak 10 akan dapat 20. Bila saya tekan 1, dia akan tambah semula di sini. Maksudnya masih tak berfungsi lagi. querySelector, simpan, saya rasa untuk simpan paparan. Okey, di bahagian simpan paparan ini. Jadi apa yang kita boleh buat ialah di bahagian simpan paparan, saya akan jadikan dia kosong. Okey. Lepas tu saya akan masukkan nilai dan kita akan menjalankan paparan operasi semula. 11 tambah 2 tolak 8. Okey, dan dia berfungsi dengan baik. Walaupun kita dah membetulkan untuk operasi ni, jadi macam ni, saya 1 tambah 7. Jadi kalau saya buat 1 tambah 2, dia masih lagi error. Tambah 5 jadi 26. Okey, untuk kita fix ataupun kita repair, kita baiki di bahagian paparan hasil ni. Apa yang kita boleh buat ialah di bahagian ni saya akan buang line ini dan saya akan masukkan simpan nilai paparan. Saya akan jadikan dia kosong. Okey, saya jadikan dia kosong. Simpan paparan kosong, simpan nilai paparan pun saya jadikan dia kosong. Jadi 12 tambah 12 24. Jadi 1 tambah 2, kita akan dapat 3. Okey, jadi
kalkulator kita sudah berfungsi dengan baik. Namun saya nak tambah lagi. Contoh kalau kita buat 3 tambah 2 dan kita tolak, kita akan dapat none. Okey, kita nak pastikan di bahagian ketiga ini kan, di bahagian yang selepas tolak ni dia kena ada nombor. Tetapi jika user tidak masukkan nombor, jika pengguna tidak masukkan nombor, maka dia akan jadi error lah. Jadi untuk kita kendalikan error tersebut di bahagian kira nilai ni, okey, pertama sekali kita nak check simpan nilai. Kita nak tengok di bahagian array yang terakhir. Jadi di bahagian terakhir array kita ambil simpan nilai dot length, ataupun kita akan ambil panjang array tersebut dan kita tolak dengan 1 untuk dapatkan kedudukan array yang terakhir. Jika kedudukan terakhir adalah tambah ataupun simpan nilai ataupun dia tolak, dot length tolak 1 ikut tu tolak dan kita perlukan lagi satu keadaan di mana bila simpan nilai paparan is equal to null, ataupun simpan nilai paparan equal to string yang kosong. Okey, kalau kedua-dua hasil ini, jika kedua-dua hasil ini return true, maka dia akan jalankan if statement inilah. Jadi apa yang kita akan buat ialah simpan nilai dot push, kita akan masukkan nilai kosong di bahagian belakang sekali. Jika dia tidak menepati statement ini, kedua-dua statement ini, jika kedua-dua statement ini ataupun salah satu daripada statement ini mengembalikan nilai false, maka dia tidak akan melaksanakan bahagian simpan nilai dot push kosong ini, tetapi dia akan jalankan nilai seperti biasa di sini. Jadi contoh kalau kita buat 1, 2 tambah 1, kita akan masih dapat 13. Kalau kita buat 1, 2 tambah sahaja, kita akan dapat 12, kerana 12 tambah kosong ialah 12. 13 tolak 0 juga adalah 13. Okey, setakat itu saja video kita kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.